Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Bangun pagi jangan lambat, nanti rezeki kena rembat. Jangan pula lupa selawat supaya berkat dunia akhirat. Baiklah, tahniah kepada anda saya nak ucapkan yang bangun awal. Yalah tuan-tuan, bukan senang nak bangun awal. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dipanjangkan umur, dapat kita bangun pada pagi ini, disapa pula oleh bini, abang selamat pagi, kan? Kita pun balas, sayang jangan lupa gosok gigi, kan? Ada setengah sahabat kita, ungkapannya sudah berubah. Abang, selamat pergi menghadap ilahi. Sayang, selamat pergi menghadap ilahi. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dipanjangkan umur, masih lagi diberikan kesempatan dalam kehidupan kita ini. Jadi insya-Allah tanda untuk kita balas akan kurniaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan kita mengungkapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua kita lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut tentang ibadah, ibadah ni tuan-tuan satu urusan dengan Allah. Jadi bila urusan dengan Allah, kita kena kemas, kena bersih. Sedangkan urusan dengan manusia pun kita jaga kekemasan, jaga kebersihan, apatah lagi urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagilah kena jaga kebersihan. Jadi bila sebut tentang kebersihan, tajuk kita pada pagi ini yang kita nak bincangkan iaitu bersihnya beribadat. Bersihnya beribadat. Macam mana pula dai? Itu yang kita nak bincangkan bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar. Apa khabar Ustaz? Kau baik, alhamdulillah. Saya ada satu pantun Ustaz. Saya dipersilakan insya-Allah. Pergi cuti ke Melaka. Ya. Ustaz dah kahwin ke? Allahumma salli ala Muhammad. Hidup kita selalu beralah. Okey. Mudah-mudahan insya-Allah. Macam takkan ada je. Lebih kuranglah. Spontan. Okey, baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Baiklah, kepada anda sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak ajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800881677 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan anda sekitar tajuk kita pada pagi ini iaitu bersihnya beribadat. Jadi insya-Allah tanpa buang masa, kita teruslah hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. المحترم العالم ulama في بلادنا Malaysia, yang saya sanjungi lagi saya hormati para alim ulama, para aulia illah subhanahu wa ta'ala, para asatizah, para pimpinan, selanjutnya sahabat saya Dai Hakim, dan kepada semua para penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pertama dan selama-lamanya saudara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah menemukan kita dalam majlis yang sangat barakah ini. Sesungguhnya walaupun Dai Hakim pengajian kita ni di antara dalam televisyen dan juga di luar televisyen, tetapi tidaklah kita berhimpun dalam majlis yang barakah ini kecuali semua daripada antum ini dijemput khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan keberkahan dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Dan kita nak merujuk suatu hadis sahih yang mana hadis tersebut merupakan hadis dalam kitab riwayat Muslim, hadis nombornya 252. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam laula an ashaqqa ala ummati wa fi riwayatil akhar aw ala an-nas li amartuhum bis-siwaqi ma'a kulli salatin, rawahu Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih. Maka para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang kita memperbahaskan sebentar tadi disebutkan, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu
apabila dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak ianya memberatkan umatku, dalam riwayat lain au 'alan nas, ataupun kepada orang-orang manusia yang lain, li amartuhum, aku perintahkan kepada mereka, bisiwaqi ma'a kulli salatin, maka aku akan perintahkan kepada semua daripada kalangan manusia ini untuk mereka bersiwak, khususnya orang Islam, sebelum mana mereka melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, topik kita pada hari ini adalah bersihnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan batu asas perbincangan kita pada awalnya adalah suatu amalan yang sangat besar dalam kehidupan. Itulah yang kita sebutkan sebagai siwak. Jadi siwak ni adalah merupakan satu kayu dan hakim yang daripada kayu arak. Arak ini, siwak ni ada dua maksud para alim ulama sebut. Yang pertama disebutkan arak itu artinya sesuatu perkara yang kesat. Jadi artinya Allahumma salli ala Muhammad, apa-apa sahaja perkara yang kesat itu yang disebutkan sebagai siwak. Yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad, siwak artinya adalah mensucikan sesuatu yang tertampal pada giginya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad artinya kalau itu tak khususnya kepada siwak yang berada di tangan saya. Adapun kalau pada pandangan tersebut Allahumma salli ala Muhammad, kalaulah kalimah yang tersebut pada siwak itu yang ini, dan satu lagi sesuatu yang mengesatkan, artinya disebut oleh guru kami di Baitul Qura, Tuan Guru Haji Zulkifli, kalaulah contoh kita tak bawa kayu siwak ni, apa macam nak buat ustaz? Kayu siwak tak bawa, apa yang awak bawa? Kayu balak kemahin, kayu balak bawa kan? Mana tu? Kayu balak kita bincang lain lah. Tapi kalau contoh tak bawa kayu siwak, apa yang nak dibuat? Sesuatu yang disebutkan dengan siwak itu adalah sesuatu perkara yang kesat. Apa yang nak dibuat? Dengan boleh menggunakan kain untuk meletakkan pada giginya itu. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, kalau saya tak ada kain, apa yang saya boleh buat? Boleh menggunakan ridak untuk mengusirkan dalam keadaan giginya itu. Sebab siwak itu dua artinya. Satu disebutkan sebagai kayu arak, satu sesuatu perkara yang mengesatkan. Ustaz, kalau pakai tangan boleh ke tak boleh? Kan biasa dalam cerita Jepun, Korea kan? Tak boleh. Sebab yang ini bukan sesuatu perkara yang kesat, tangan ini. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, kenapa kita bersungguh-sungguh saudara dimulakan oleh Allah Ta'ala nak bersiwak? Dalam suatu riwayat disebutkan kepada kita, rak'atain bisiwak khair min 70 raka'ah bighairi siwak. Sesungguhnya 2 rakaat dengan kita bersiwak kepada Allah Subhanahu wa taala khair min 70, lebih baik daripada 70 rakaat yang mana bighairi siwak, tanpa kita bersiwak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siwak ni ada beberapa qawaid. Kalaulah kita bersama dengan guru-guru yang mulia, antaranya Syekh Muhammad Fuad Qabil Al-Maliki, Syekh Muhadir Hajijul, mereka menurunkan beberapa musasal ataupun artinya kawaid dan macam mana ijazah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenakan siwak. Al-awwal, siwak ini janganlah ianya lebih panjang berbanding daripada kita punya Allahumma salli ala Muhammad jari kelingking ini. Jadi kalau kita nak kira panjang cukup macam inilah. Jangan terlalu panjang sangat. Ya, betul juga. Takut nanti simpan dalam poket tercucuk mata. Yang paling teruk termasuk hidung. Letak dalam poket kan. Jangan. Dalam salli ala Muhammad, pertamanya tidaklah ianya lebih panjang daripada jari kelingking ini, dan tidaklah dia pendek daripada jari yang hujung ini. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kawaid yang pertama. Dan Allahumma salli ala Muhammad, pada riwayat Nabi SAW memegang siwak itu, Nabi mengangkat siwak dan Nabi meletakkan padanya di pertengahan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi begini keadaannya para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan keduanya begini, dan perlahan-lahan Nabi letakkan di tengahnya. Begini dia Hakim. Boleh pegang pen. Begitu. Okey. Tapi jangan buat Jangan buat. Bahaya koyak mulut nanti. Dan ketika mana begini, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi besar Muhammad menggerakkan ke belah kanannya itu, mendahulukan dengan kanannya dan pergi ke belah kiri. Dua riwayat. Satu disebut begini, satu sini, dan ke tengah balik, dan ke kiri ke tengah balik. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, cara Nabi buat adalah dengan melakukan 8. Artinya kita ke bawah atas untuk menyelesaikannya. Jadi para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayu siwak ni Allahumma salli ala Muhammad yang kita gunakan pakai ada beberapa lagi manfaat yang lain. Termasuklah kita boleh meletakkan ianya di telinga belah sini. Kenapa para ulama sebut boleh letak di telinga belah sini siwak ni? Kerana itu adalah merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaulah kita bawa ke mana-mana orang nampak, oh ini siwak. Yang mana siwak ini adalah merupakan sesuatu perkara yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Siwak ni tuan-tuan, bila kita sebut tentang bersihnya beribadah, Nabi besar Muhammad ketika mana meninggal dunia di ribaan Aisyah radhiyallahu anha, masuk Abdurrahman ibn Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana masuk orang tersebut, dia sedang membawa siwaknya.
Dan Nabi tengok dalam keadaan yang aku nak bersiwak. Dan Aisyah kata, ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku pinjamkan kepada ini orang? Nabi kata, na'am ya khair, aku nak pinjam. Apabila diambil pada ketika itu oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pegang pada ketika itu dan Aisyah membersihkan di hadapannya. Setelah mana Aisyah membersihkan, maka Aisyah memberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ianya memudahkan lisannya dan lidahnya. Saudara dimulakan oleh Allah. Bila disebutkan sebagai siwak ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebut kepada kita, ketika mana disebut laula an asyaqqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan terhadap umatku, Asy-Syafi'i sebut ini merupakan suatu dalil bahawa tidak wajiblah kita bersiwak. Tetapi suatu ulama namanya Ibn Ishaq, dia menyatakan bahawa satu tuntutan dia seorang sahaja yang mufaraqah, yang keluar daripada jumhur. Sedangkan semua jumhur sepakat bahawa siwak ini adalah merupakan sunnah Nabi besar Muhammad SAW, kecuali Syekh Ishaq yang terkeluar dan mengatakan ianya adalah suatu kewajipan kerana manfaatnya yang sangat besar. Itu tidak menjadi permasalahan. Tetapi apabila kita menggunakan siwak dalam kehidupan kita ini, Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita solat dan hakim, janganlah kita betul-betul buat imam tengah Allahu Akbar, kutuk ketak, dundum. Dah macam bunyi kompang. Jadi ianya akan memberikan fitnah kepada kita. Apa caranya kalau kita bersiwak di hadapan orang? Pertamanya, kalau kita bersiwak di hadapan orang yang lain, kita ambil ini, letak pada diri kita dan menutupnya sebagai aib dalam kehidupan kita. Betul. Kerana ianya boleh memberikan suatu fitnah terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Siwak sajalah. 1, 2, 3, 4 orang tidak menampakkan apa yang berada pada dalam mulut kita dan pada lisan kita. Kenapa kita memakai siwak? Allahumma salli ala Muhammad. Sebahagian para alim ulama dalam kitab-kitabnya sebut kepada kita, antara yang awal, siwak ini memudahkan lidah kita, memudahkan lisan kita bagi mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Kerana bersihnya lidah kita. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Al-awwal, barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah di saat kematiannya pulang dan balik kepada Allah, maka ianya akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu sahaja. Yang keduanya, ini telah menjernihkan dan melajukan pemikiran akal kita. Kita hari ini, semua daripada kalangan kita sibuk untuk berikan anak kita makan kismis sunnah, kurma sunnah, dan Allahumma salli ala Muhammad madu sunnah, kan, Allahumma salli ala Muhammad, apa-apa makanan sunnah yang semuanya baik untuk mereka. Tetapi kita tak perasan, banyak para alim ulama semua yang cerdik pandai untuk memberikan kebahagiaan dan kejayaan pada pemikiran akal anak mereka, mereka menggunakan siwak. Tidak ada satu pun daripada keempat-empat imam mujtahid mutlak kecuali kesemuanya menggunakan siwak. Sebab itu akal mereka cerdik. Cuma beza Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, riwayat dia sebut dia menggunakan siwak dengan tangan yang kanan. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan siwak dengan tangan yang kiri atas masalah tahir, dalam masalah memberikan kesucian. Tapi tidak menjadi masalah tangan kanan ataupun tangan kiri. Cumanya majoriti daripada para alim ulama kita yang sahih lagi taat pada Allah Ta'ala menggunakan siwak ini bagi menjernihkan dan memanjangkan akal mereka. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah, apa kata kita cuba buat? Anak nak periksa SPM, anak nak dapat UPSR Cemerlang, PT3 Cemerlang, Universiti Peperiksaan Akhir, di pondok nihai tahun akhir, kita berikan siwak kepada mereka. Sebab para alim ulama, orang-orang soleh menggunakan siwak ini bagi mencernihkan kehidupan mereka dan memberikan kelancaran dalam kehidupan mereka. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana mereka bersiwak, itu sesuatu perkara yang sangat indah dan barakah. Mudah-mudahan paling kuranglah kita ada kayu siwak ini di dalam poket kita menjadi syiar bersama kehidupan kita, insya-Allah dan yang hakim. Itu dia, alhamdulillah, satu pencerahan yang sangat jelas bagi kita semua di pagi ini. Kalau boleh saya simpulkanlah, siwak ni satu benda yang kesat, Ustaz. Satu benda yang kesat, bukan sesat. Jadi kalau dengar betul-betul, nak tidur betul-betul. Jadi tidur separuh, dengar separuh. Itu yang kata siwak, apa yang abang faham, dia sesat. Itu yang benda yang kita kena perbetulkan. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita ada soalan yang pertama di pagi ini. Soalan dari sahabat kita, Sal Rasid Cikci di Facebook. Assalam Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Bagaimana kebersihan yang dimaksudkan dari pandangan Islam? Zahir dan batin meliputi aspek kehidupan yang berkait dengan hati, harta, kediaman dan
pada sekitaran agar ibadah sempurna dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada saudara Rasid Cik-Cik atas soalan. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli wa sahbihi wa baraka wa sallam. Para penonton, Dai Hakim dan juga si petanya soalan, mudah-mudahan semua diberkati oleh Amin. Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita nak pergi melihat tentang apa yang Al-Quran nyatakan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan dalam pengibadatan, saya nak menarik perhatian anda untuk jom kita tengok kepada suatu data yang datangnya daripada IQA yang mana mengkaji tentang air pollution, mengkaji tentang macam mana berapa banyak dunia ini yang berada dalam keadaan yang kekotoran yang amat dahsyat sekali, termasuklah sampah sarap yang melata-lata. Sebagai contoh, di antara negara yang berada di tangga yang teratas adalah Bangladesh. Yang keduanya Pakistan, ketiganya Mongolia, keempat Afghanistan, kelima India, keenam Indonesia, ketujuh Bahrain, ke-8 Nepal, ke-9 Uzbekistan dan yang ke-10 adalah Iraq. Saya nak beritahu kepada anda, daripada 10 di antara air pollution pada tahun 2019, negeri yang paling kotor majoriti daripada negeri-negeri kaum muslimin. Allah. Kita juga tak dapat untuk nafikan bahawa China, kerana mereka negeri industri, banyak mengeluarkan dan merosakkan juga, Allahumma salli ala Muhammad, proses perkilangan itu sehingga memberikan masalah kepada udara dan sistem air, pengairan dan sebagainya. Kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin khususnya di negeri-negeri ini, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Indonesia, negeri majoriti kaum muslimin, kita mesti sedaya upaya untuk memberikan kejenihan kepada biladina, kepada negara kita. Kenapa? Sebab ianya mencerminkan sejauh mana Islam diaplikasikan terhadap negeri tersebut. Betul. Dan kita sangat sedih apabila di antara satu kajian yang dilakukan oleh University Columbia menyatakan ada 10 negeri yang paling bagus untuk dilawati dan sangat bersih. Allahumma shalli ala Muhammad. Apakah negeri tersebut? Antaranya yang pertama adalah Switzerland, keduanya Perancis, ketiganya Denmark, keempatnya Malta, kelimanya United Kingdom dan akhirnya sehingga habislah. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, dan majoriti pula negeri-negeri yang bersih, aman, makmur, ianya memberikan keyakinan untuk orang datang kepadanya adalah negeri-negeri kawan-kawan kita di barat majoritinya yang bukan Islam. Allah. Sebab itu kita kena berusaha bersungguh-sungguh sebagai seorang Islam untuk menjaga kebersihan. Bantu Dewan Badai Kuala Lumpur. Jangan dibuang merata-rata. Jangan meludah di merata tempat. Dan bukan itu saja, Allahumma salli ala Muhammad, ianya melambangkan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, Allah nyatakan dalam Al-Quran dengan perkara yang sangat jelas dalam Al-Baqarah ayat yang ke-222. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini menyukai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Jadi, oleh kerana itu, apabila kita ini nak bertaubat kepada Allah, Allah mensinergikan ayat 22 ni, ayat 222 ini seperti mana soalan salah cik-cik tadi. Apabila dia kata macam mana kita membersihkan dalam hati dan jiwa dan membersihkan daripada sudut kebersihan kita. Quran sebut pada kita, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah ini suka kepada mereka yang mensucikan diri mereka daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lantas wa yuhibbul mutatahhirin. Dengan mereka ini yang bersuci, yang beruzlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana kita nak balik pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dulu para ulama kalau mereka baca hadis, mereka tidak tanggalkan kopiah mereka. Mereka memakai jubah mereka. Mereka memakai wuduk mereka. Kerana kalau mereka baca kitab-kitab begini, Allahumma shalli ala Muhammad, mereka merasakan ini barakah yang sangat dahsyat. Walaupun hari ini disiplin sebegitu sudah semakin longgar. Tetapi Allahumma shalli ala Muhammad, kalau tidak para penonton, kalau tidak saya dan Dai Hakim, siapa yang nak meneruskan disiplin para alim ulama tersebut dalam melihat ilmu-ilmu ini? Kerana itulah apabila kita ini hendak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena pulang dengan secara konsensus. Artinya menyeluruh. Al-awwal, taubat pada hati dan jiwa kita, jaga kebersihan kita. Kerana kekotoran itu penghalang pertama sebelum pulang kepada Allah. Betul. Sebagai contoh, dia mandi, bangun pagi, tidak mandi junub, terus solat. Sah ke tak sah solat Dai Hakim? Tak sah solat dia. Sebab menghalang ibadah dia.
dan dia tidak pun mandi wajib. Kerana itu Allahumma salli ala Muhammad dalam solat juga. Ketika mana saya mengaji dengan Datuk Seri Ustaz Suhaimi, kenapa kita ambil wuduk setiap kali salat? Syekh Nuruddin juga sebut, kita ni sepatutnya bila kita batal wuduk, mana yang kita nak basuh? Sebagai contoh tengah solat Allahu Akbar, tiba-tiba kita kentut. Adakah kita ambil wuduk, kita basuh tempat keluar kentut? Kita tak basuh pun tempat keluar kentut. Bila disebutkan oleh Syekh Nuruddin, kenapa kita tak basuh tempat keluar kentut? Sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad, pertama, ianya bukan najis. Yang keduanya adalah tujuan wuduk bukan sahaja membersihkan luaran kita, tetapi dalaman kita. Dan Syekh Nuruddin juga sebut, tempat-tempat yang kita meletakkan wuduk ini sebenarnya adalah tempat-tempat bahagian di penghujung badan dan tubuh anggota kita supaya badan kita jauh lebih sihat. Diurut-urut tangan ini, diurut-urut kepala ini, diurut-urut kaki ini, ia membantu kita daripada penyakit stroke apabila darah dapat bergerak dengan keadaan yang sangat subur. Kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu keadaannya. Dan wuduk lebih kepada membersihkan luaran dan mensucikan hati kita. Tiada orang paling kuat bentengannya kecuali apabila mereka sedang berwuduk kepada Allah Jalla wa'ala dan Hakim. Betul Ustaz, saya sangat setuju apa yang Ustaz bicarakan tadi. Kalau tengok Ustaz tadi sebut tentang carta negara yang bersih. Dan kalau tengok yang paling bersih banyaknya negara dari barat. Ya, saya teringat satu kata-kata dari Said Qutb. Bila aku melihat negara Islam, aku tak nampak Islam. Tapi bila aku melihat negara yang bukan Islam, aku nampak Islam. Jadi jom sama-sama kita ambil peranan ini untuk kita jadikan Islam itu sebagai praktikal dalam kehidupan kita. InsyaAllah kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. InsyaAllah kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sudi bersama dengan kami lagi pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita bincangkan tentang tajuk bersihnya beribadat bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar. Jadi kepada anda yang mungkin ada kemusykilan tentang tajuk kita pada pagi ini, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekanlah butang suka dan kita kongsi kepada seramai mungkin yang boleh, insya-Allah. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, bila sebut juga tentang tajuk kita pada pagi ini. Ialah bila sebut tentang tajuk bersihnya beribadat. Adakah bersih itu, orang kata ada satu baju tu, dia kata dia bersih tapi tak menyucikan. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Baju tu bersih tapi tidak suci. Allahumma salli ala Muhammad, satu hadis riwayat Muslim, hadis nombornya 223, ketika disebutkan kepada kita at-tuhuru syatrul iman. Artinya bersuci itu adalah di antara ciri-ciri keimanan. Kalau kita salat bawa pakaian yang tidak suci, adakah solat kita sah? Tidak sah, kerana kita berada pada hadas. Kita berada pada keadaan yang kotor dan memberikan masalah dalam kehidupan kita. Apa bezanya bersih dengan suci? Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad, satu orang tersebut dia memakai pakaian yang dah kotor. Contoh, dia pakai dah baju tu dah 10 hari dia pakai. Artinya kotorlah sebab baju tersebut dah mungkin dia bekerja kena sikit minyak ataupun dia kena habuk dan sebagainya. Baju itu kotor, tetapi ianya belum tentu tidak suci. Kotor itu dalam arti kata lain, Allahumma salli ala Muhammad, dia tidak menanggung najis. Akhirnya kalaulah dia kotor, ianya boleh bawa ibadah kerana dia suci dalam keadaan tersebut, berbanding satu pakaian tersebut yang dia mungkin bersih, tetapi kita tak pasti sama ada ia ada najis yang disebut sebagai najis hukmi. Najis, para penonton dimuliakan oleh Allah, terpecah pada dua. Yang pertama najis ain, artinya kita nampak najis tersebut. Yang keduanya adalah najis hukmi, sebagai contoh yang berhukum-hukum. Ini tadi mungkin anjing lalu. Di sini ada air kencing. Tadi pakaian aku terkena tetapi aku tak tahu belah mana. Itu namanya najis hukmi. Maka oleh kerana itu dia nampak bersih lah Ustaz, bersih tapi tidak suci, kerana Allah
salli ala Muhammad, mungkin sebentar tadi dia yakin saya terkena sikit air kencing tadi, tapi mana bersih ni, tak ada kotor, tapi tidak suci untuk dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab at-tuhur, apabila kita sebut kebersihan kepada Allah, mensucikan diri kita, ianya lebih kepada hukum. Ada pun bersih, ia lebihkan kepada keadaan kita. Jadi kalau kita menyusun kehidupan kita untuk bersih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu keadaan sekeliling. Tapi pastikan bersih mengizinkan kesucian. Sebab suci yang meluluskan hukum. Bersih belum lagi tentunya dapat meluluskan hukum, Da'i Hakim, insya-Allah. Maknanya kalau kita ni nak beribadah, pastikan baju kita bersih dan suci, bukan setakat bersih saja. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan Ustaz Muhammad Fuad Mokhtar. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah saya sihat. Ustaz dan Da'i sihat ya. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Silakan tuan. Saya begini Ustaz ya. Ustaz, kadang-kadang kita ni kalau nak bersihkan tubuh badan kita, kepakaian kita senang Ustaz. Kerana kita nampak kotor tu. Jadi soalan saya begini Ustaz, ni nak bersihkan rohani ni, spiritual ni, dalaman ini yang jadi masalah. Kita masih ada dendam, masih ada hasad, masih ada iri hati dan sebagainya. Ini yang jadi susah kita nak bersihkan. Baru lepas bergaduh tadi, sembahyang ingat lagi ke dia. Nak maafkan jauh sekali ni Ustaz, kerana geram tengok Jadi soalan saya, bagaimanalah caranya Ustaz ya, kalau boleh kita nak bersihkan hati rohani kita ini daripada kita berhasad atau mempunyai penyakit hati yang macam ini ni Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang. Tuan-tuan, kalau nak dapat panggilan tersebut, buatlah pantun macam saya tadi tu. InsyaAllah akan diterima panggilan tu. Itu kunci rahsia Tuan Omar kita. Betul dia Ustaz. Hari inilah kalau kotor dari sudut luaran kita nampak dan kita boleh bersihkan. Tapi banyak orang tak nampak kekotoran dari sudut dalaman. Mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diertikan apabila disebut dengan menyucikan dalaman kita, lebih kepada spiritual quotient kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah al-awwal dengan kita sampai untuk memahami makna ikhlas. Kalau kita sebut dalam surah Al-Ikhlas, Allahumma salli ala Muhammad, disebutkan kepada kita, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suatu orang itu sifat lawan bagi ikhlas adalah nifaq. Artinya lawan pada orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah munafik dan juga fasik. Fasik daripada perkataan fuwaisiqah. Fuwaisiqah ini artinya adalah tikus. Kenapa fasik disamakan dengan fuwaisiqah? Sebab tikus ini dia boleh masuk ke lubang A, timbul pada lubang B dalam keadaan yang berbagai bentuk. Mana lubang yang boleh meluruskan, menghidupkan dia, dia akan masuk. Sebab itulah disamaertikan daripada kalimah fuwaisiqah itu, orang-orang yang disebut sebagai tikus disebutkan sebagai fasik. Artinya na'udzubillah min zalik, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar dan jelas dalam Al-Quran, khusus pada ayat yang pada muka surat yang ke-202 dan 203 dalam Al-Quran. Cuma para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita membersihkan kita punya hati dan jiwa kepada Allah, kita kena menuntut ilmu dengan antara ulama yang tersohor dalam bidang ini. Antaranya Imam Ghazali rahimahullah, dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi, dan juga Imam Sanusi. Banyak para alim ulama yang mahir. Begitu juga dengan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab Al-Hikam. Apa itu kitab Al-Hikam? Al-Hikam itu adalah merupakan jamak bagi perkataan hikmah. Bila disebut hikmah dan hikmah disebutkan sebagai Al-Hikam. Jadi kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah mengumpulkan saudara para penonton sekalian berkaitan dengan hikmah dalam kehidupan. Cuma Ustaz, macam mana survival kita untuk menyampaikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Satu hari saya jumpa dengan guru saya. Dan guru saya ni saya tak mau sebut nama dia. Bila saya jumpa dia, Allahumma salli ala Muhammad, saya tanya kepada dia, Assalamualaikum Tuan Guru Syekh. Saya nak tanya Syekh, macam mana Syekh ini? Dia ni
Kalau orang popular dipanggil masyhur, tapi kalau dia tak popular dipanggil mastur. Mastur. Jadi Allah ini bukan pendekar, bukan pendekar, bukan yang pendekar. Jadi ini istilah bahasa Arab. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau di popular kita panggil dia masyhur. Kalau di Indonesia panggil papan atas. Ataupun dipanggil ustaz kondang. Ustaz kondang. Itu artinya ustaz itu ustaz popular lah. Bukan ustaz kok diang Bukan, kok diang kat Kedah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tak habis lagi daripada itu, saya tanya kepada Syekh, Assalamualaikum Syekh, Waalaikumsalam. Dia kata, Fuad, kenapa? Saya kata, Syekh, macam mana kamu meluruskan imanmu, pandangan kamu, sementara kamu ini mastur, kamu ini mungkin Allah Ta'ala tak berikan popular kepada kamu. Sedangkan kita punya guru-guru yang lain, setinggi darjat keilmuan denganmu itu jauh terbang tinggi kepada masyarakat dan dunia. Dia sebut apa? Wahai Fuad, sesungguhnya cara aku untuk menangkis rasa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cara aku untuk menolak perasaan jiwa tidak bahagia tersebut al-awal, aku tidak melihat kejayaan-kejayaan sahabatku. Aku tak pandang pun dan aku tak ambil berita apa rezeki Allah Ta'ala beri kepada mereka supaya aku masih lagi merasakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada aku itu besar dalam kehidupan. Saudara, kenapa kita rasa kecil kat dunia? Sebab kita membezakan rezeki kita dengan orang lain. Kalau Da'i Hakim rezekinya mungkin berlainan dengan saya, dan rezeki saya mungkin berlainan dengan Da'i Hakim, dan akhirnya nanti kita akan equal. Kita jangan mengira rezeki Allah Ta'ala beri dengan pandangan mata, dengan sifir hidup kita. Tak mampu kita. Sebab kita tak nampak payah saya, kita tak nampak susah Da'i Hakim. Tetapi kita serahkan kepada Allah. Akhirnya sekali, ujian ditolak dengan nikmat, ditolak dengan kebencian manusia, ditambah dengan pujian manusia. Bila kita balik kepada Allah, semua ini dijadikan equal. Sama artinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah pun tak pandang pada hati, tak pandang jiwa dan perasaan kita. Ya Allah Ta'ala pandang adalah hati kita. Qulubukum. Ya Allah Ta'ala pandang pada hati dan jiwa kita. Sebab itu para penonton dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Habib Najibuddin Al-Khirid sebutkan kepada kita, ramai orang pada hari ini yang cuba memakai perkara kosmetik untuk menjernihkan wajah mereka. Tapi ramai yang tidak mengutamakan kosmetik akhlak mereka yang terletak pada hati kita. Jadi, kalau mata tidak rasa bahagia untuk melihat orang, hentikan. Sebab survival untuk buang hasad dengki, survival untuk kekal beriman kepada Allah, bukan saudara saja lalui, bukan para penonton saja lalui. Sesungguhnya para alim ulama juga mereka lalui. Cuma mereka ada cara dan teknik yang betul sehingga mampu meluruskan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Yang Hakim. Sebab itu saya teringat apa pesanan Nabi SAW. Kalau boleh kita lihatlah orang yang berada di bawah kita untuk kita mengundang rasa syukur dalam kehidupan kita. Jadi boleh kita tengok orang bawah. Kalau tengok orang yang lebih atas daripada kita, lebih berjaya daripada kita, mungkin akan mengundang rasa dengki dan rasa nak buat yang bukan-bukan. Jadi insya-Allah itu benda yang perlu kita perbetulkan. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, saya agak tertarik satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa ada di kalangan kita yang memberi alasan tidak selesa bersolat sewaktu bermusafir dengan alasan badan berpeluh? Ruzaimi Subang Jaya. Terima kasih kepada Tuan Ruzaimi atas soalan yang menarik. Bagaimana Ustaz? Silakan. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Betul lah. Soalan Tuan Ruzaimi ini selalu kita jumpa. Kenapa tak solat? Badan berpeluh lah Ustaz. Tak boleh lah. Tak sama ya. Masalah badan berpeluh, kalau saya program dengan Alam Flora, beza. Sebab bila mereka menguruskan najis, walaupun najis yang kering, itu memang kena taharah. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita ni setakat badan berpeluh, itu kita kena rujuk dalam hadis. Pada hadis sahih riwayat Bukhari 856 dan Muslim pada nombornya 849, sebutkan kepada kita, haqqun lillahi ala kulli muslim, hak kepada Allah Ta'ala oleh semua orang Muslim, ayyaghtasila fi kulli sab'ati ayyam, ialah mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Artinya ayyamin yaghsilu ra'suhu wa jasadahu. Disebutkan kepada kita ra'sahu ni artinya daripada kepalanya itu, dan disebutkan kepada kita wa jasadahu, dan badannya. Kan itu Allahumma shalli ala Muhammad, yaghsilu, kamu mesti mandi, kamu mesti bersihkan ra'sahu, kepala kamu, wa jasadahu, artinya badan kamu kepada Allah Ta'ala.
taala. Artinya di sini yang kita mandi pagi tadi itu semua mandi harus. Dan kalau kita nak mandi sunat, boleh mandi hari Jumaat, boleh mandi hari perayaan, itu mandi sunat. Kalau mandi wajib, sesuatu perkara yang mensucikan kita, keluar air mani, berjunub dan sebagainya. Tetapi dalam arti kata lain, dia berjalan badannya berpeluh. Kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, al-awwal, para penonton dimuliakan oleh Allah, itu tidaklah najis. Berpeluh tidaklah najis. Sedikit darah yang tidak bergerak itu tidaklah najis. Bernanah tidaklah najis. Allahumma salli ala Muhammad. Tai hidung, tai telinga itu tak najis. Walaupun namanya tai, ia tak najis. Ada orang kata, ustaz, macam mana ni ustaz? Saya ada najis, kenapa? Tai hidung, tai telinga. Saya kata, nayalah macam ni kalau nak masuk surau. Lah ni kan nak masuk surau kan kena tembak, nak tengok suhu kan. Seorang lagi kena tengok hidung ada najis tak ada najis kan. Jadi nayalah kita. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad itu tidak najis. Termasuk kalau waktu kita salat tiba-tiba terkeluar Allahumma salli ala Muhammad, hingus. Hingus juga tak najis. Sebab itu kalau tiba-tiba tengah semayang dia mengeluarkan tisu ataupun mengeluarkan kain, hingus dah banyak, takkan nak biarkan saja kerana dah lah dia biar, lepas tu jatuh kat kapet, dah jadi peta semenanjung Malaysia kan. Jadi janganlah begitu. Kalau contoh mengalir pada ketika itu, dia boleh ambil kain dan dia boleh lapkan pada hidungnya itu dan boleh simpan balik dalam keadaan yang tidak melebihi 3 perakan berturut-turut, maka tidak menjadi permasalahan. Jadi kepada mereka yang berpeluh, itu tidak melepaskan anda untuk tidak solat. Dan anda tidak kotor sama sekali. Kerana itu bukan menyatakan bahawa anda tidak suci, tetapi itu adalah merupakan setakat respon badan anda. Kalaulah kita kata berpeluh tak boleh solat, nayalah para pejuang kita. Sebab pejuang kita ni yang jaga di perbatasan, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Khandaq, kita sangat kurang, sangat minimum air yang kita punya. Apatah lagi dalam perang Badar, kita tak dapat telaga. Perang Badar kita ke belakang sikit, telaga dapat pada musuh, saudara. Macam mana naya kita? Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, itu baru masalah sikit ada ayat berpeluh badan dan tak nak solat. Bayangkan kalaulah kita ada masalah-masalah yang lain dan yang hakim. Betul. Kalau tengok masjid-masjid dan surau di Malaysia ini, alhamdulillah dia sudah ada peningkatan, sudah ada penghawa dingin. Dulu mungkin orang kata malaslah pergi surau, berpeluh sebab kipas slow kan. Nombor 5 pun macam nombor 1. Tapi hari ini tak ada alasan lagi. Sebab apa? Kebanyakan surau dan masjid sudah ada penghawa dingin. Itu komplain juga. Sejuklah pula Ustaz. Balik rumah lah. Jadi banyak alasan kita sebagai manusia ini. Baiklah sedang penonton, kita nak berehat seketika. InsyaAllah kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Banyak yang Ustaz telah kongsikan kepada kita. Tinggal kita nak tulis semula, kongsikan kepada orang lain dan jangan lupa untuk kita amalkan. Jadi kepada yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekanlah butang suka dan kongsi, dan kalau boleh dekat komen tu tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan. Jadi mungkin ada sahabat kita yang terlepas, bila tengok komen, oh ini ke yang dibincangkan di awal tadi, kita pun dapat pahala. Sebab apa? Menyebarkan ilmu. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan di Facebook oleh sahabat kita. Khadijah Hassan bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sentiasa berada dalam redha Allah, dunia dan akhirat. Amin. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah cara Rasulullah mendidik para sahabat untuk menjaga kebersihan walaupun dalam perang, untuk kita buat tauladan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Khadijah Hassan atas soalan. Betul Ustaz. Hari ini ada orang dia jaga kebersihan tak kala senang je. Dia kata kalau perang tak payah jaga kebersihan pun tak apa. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan. Bi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu orang yang betul-betul jaga kebersihannya. Sehingga Nabi ini dalam suatu hadis sahih muttafaqun alaih sebutkan kepada kita, khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara ini yang menjadi fitrah manusia, mesti kena buat. Al-awwal al-khitan. Artinya itu adalah al-khitan untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Wajib dalam pandangan mazhab Imam Syafi'iyah.
wal istihdad, iaitu artinya adalah mencukur bulu ari-arinya. Disebutkan lagi pada kita wa natful ibti, artinya mencabut bulu ketiaknya. Itu sunnahnya cabut bulu ketiak, bukan Allahumma salli ala Muhammad mencukur bulu ketiak dan Hakim. Biasanya kita trim bulu ketiak. Saya pun pelik juga apabila disebut mencabut bulu ketiak. Saya cari apa sebab rupanya sunnah Nabi mencabut bulu ketiak. Bila kita baca buku-buku barat, rupanya mencabut bulu ketiak adalah merupakan suatu treatment untuk reduce stress, hypertension dalam pemikiran kita. Sebab bila kita tarik, tak ada orang bila tengah tarik bulu ketiak dia fikir masalah kewangan. Tak ada orang. Yang rasa sedap je. Allahumma salli ala Muhammad. Bila saya baca buku barat, saya kata kenapa disebut kalimah mencabut, artinya wa natfu ibti, mencabut bulu ketiaknya, rupa-rupanya reduce tekanan jiwa dan sebagainya. Rasa lazat dalam kehidupannya kalau ianya tidak sakit. Allahumma salli ala Muhammad. Dan disebutkan lagi pada kita wa taqlimu adfar, dan disebut pada kita memotong kukunya, artinya memotong kuku, bukan potong jari. Allahumma salli ala Muhammad. Disebut pada kita wa qassus syaribi, dan menggunting misainya. Artinya Allahumma salli ala Muhammad, misainya itu tidak terlalu tebal. Dan perkara yang makruh sebagian ulama sebut haram adalah apabila misainya itu, mohon maaf, menutup mulutnya. Sebab misai menutup mulutnya ini adalah merupakan amalan-amalan orang-orang penyembah api, amalan-amalan orang Yahudi, yang mana mereka menggabungkan di antara jambangnya itu dengan mulutnya. Sebab itu Allahumma shalli ala Muhammad, ini akan jadi masalah apabila kita tidak menjaga kebersihan dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW setiap kali sebelum Nabi nak pergi berperang, kerana Nabi tahu Nabi musafir, maka Nabi akan mencukur keseluruhannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi akan mengemaskan. Sebab banyak riwayat seperti contoh dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau Nabi berperang, Nabi akan memanjangkan rambutnya. Kita nak panjangkan rambut boleh ke tak boleh, Ustaz? Boleh. Dalam Syama'il Muhammadiyah sebut panjang rambut Nabi tidak lebih daripada pundak Nabi. Kalau lebih, itu para alim ulama tidak izinkan. Sebab itu kalau lebih ia menyamai wanita. Kalau orang lelaki panjang rambutnya tidak melebihi pundaknya, dia tidak sampai kepada belakang dadanya itu, maka itu adalah suatu perkara yang mardud lah, tertolak dalam agama ini. Tapi kalau setakat sampai ke sini, mafi muskilah. Termasuklah wajib pada mereka seperti mana saya sebut tadi dalam perang Badar. Sudahlah malam itu mereka tak ada air dan mereka mimpi basah, dan pada akhirnya pada pagi tersebut Nabi sebut kamu boleh bertayamum pada ketika itu dengan menyucikan diri kamu. Kena betapa pentingnya menyucikan diri. Kalau tak ada air, pilihan yang kedua tetap bertayamum. Kenapa? Kerana artinya tetap nak bersih juga. Tetap nak bersih juga. Sebab itu para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah dalam banyak peperangan, dalam suatu perang diriwayatkan bahawa ada di antara beberapa para ashabah yang ketika mana mereka itu melakukan perang dan mereka sedang membersihkan gigi mereka. Para ulama cerita pada kita, bersihkan gigi dia. Dan waktu itu tentera musuh telah pun datang. Bila tentera musuh datang, dia tengok, orang Islam biar betul. Dia makan kayu, meletakkan kayu sugi pada giginya itu. Dia makan kayu. Sebenarnya dia bukan makan kayu, tetapi sedang bersugi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak lain dan tidak bukan para penonton dimulakan oleh Allah Taala, dalam keadaan yang sempit kita tetap bersugi, dalam keadaan yang sempit kita tetap bersuci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Begitu juga kalau kita membersihkan diri, dua riwayat. Satu riwayat sebut kita boleh straight macam ni. Seperti mana pandangan Syafi'i rahimahullah. Adapun pandangan Imam Ahmad bin Hanbal adalah seperti begini. Itu pandangan Imam Hanbali. Jadi yang kita kat rumah yang letak ubat gigi tu, bangun pagi gosok gigi tu, yang kita gosok tu macam ni, itu adalah merupakan pandangan daripada mazhab Imam Hanbali rahimahullah. Okey. Adapun Asy-Syafi'i rahimahullah itu adalah dengan meletakkan pertengahan begitu. Tetapi mana-mana sekalipun tidak menjadi permasalahan dan hakim insya-Allah. Apa yang boleh saya simpulkan, Islam ni satu agama yang sangat mementingkan kebersihan. Hatta kalau kau tak ada air, kau boleh bertayamum. Jadi kitalah sendiri yang orang kata memburukkan nama Islam. Orang kata Islam tu tak bersih, sedangkan individu, masalah individu. Baiklah, kita ada seorang pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kenal suara ni. Dan dai dan kru-kru semua rahmatnya oleh Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Amin. Apa khabar Mamu? Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Sihat ya? Ya, alhamdulillah, Tuhan bagi sihat kita semua, insya-Allah Tuhan bagilah. Minta Mamu untuk penyakit ni. Mungkin Mamu boleh kuatkan suara. Ya kita di studio ni kurang jelas sikit. Mamu, siapa negara lain pada kita ni, negara tak Islam ni, yang menyuci paling elok pada kita ni
pasal apa negara kita ni pi jadi kotor pada negara-negara lain. Nah, itulah negara tak Islam nyuci. Tapi negara Islam ni, kita tengok macam-macam negara Islam ni memang kotor. Pasal apa yang jadi lagu ni Ustaz tolonglah. Nasihat minta semua-semualah negara kita ni bagi bersih elok. Tapi kalau perangai bersih, semua dibersih. Dan tu soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mamu dari Pulau Pinang yang sudi membuat panggilan ke kita. Ya, kalau dengar Mamu ni rasa macam insaf betul lah. Apa setiap kata-kata Mamu tu ada diselitkan dengan nasihat. Betul juga apa yang Mamu sampaikan tadi. Kalau tengok hari ni orang kita dia kurang prihatin terhadap kebersihan. Sedangkan kebersihan tu dia bagi efek kepada ibadah kita. Jadi bagaimana mungkin Ustaz ada sedikit nasihat? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Apabila Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ma'idah, kata Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu ini berada dalam keadaan junub, maka kamu ini mesti membersihkan diri kamu. Saya nak cerita apabila satu orang yang tidak terkhusus membersihkan hati dan jiwa mereka. Termasuk orang-orang perempuan yang ada masalah haid, yang ada masalah istihadah, yang ada masalah nifas, yang ada masalah wiladah dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Satu orang perempuan dia tak boleh bernikah kecuali dia faham dulu masalah haid, nifas, istihadah dan juga wiladah. Sebab Allah SWT Muhammad itu kena penting-penting. Bila Ustaz tanya, akak tahu tak nifas tu apa? Tahu Ustaz, yang tarik hembus tu bukan nifas. Itu nafas. Allah SWT Muhammad. Itu kan nafas. Dia tanya, akak tahu tak apakah maksud wiladah, darah wiladah tu? Tahu Ustaz, yang Putrajaya, Labuan, itu bukan wiladah, itu wilayah. Itu wilayah persekutuan. Sebab itu para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu dipentingkan dalam kehidupan kita. Termasuk pembersihan dalam pengibadatan. Sebagai contoh, saya nak cerita satu orang yang ada masalah haid. Darah haid tidak boleh dikekalkan dan ditinggalkan di dalam rumah kita melebihi suatu malam. Artinya, kalaulah kita dah, contoh, mohon maaf ya, kalau ada tuala tersebut yang terletak dengan najis, ini bukan untuk bercerita kotor tetapi hukum hakam. Allahumma salli ala Muhammad. Satu tuala tersebut telah pun ada dengan najis, diletakkan di dalam rumah, maka makanan bagi jin kafir itu adalah damun kotor, adalah merupakan darah-darah yang kotor, adalah merupakan darah-darah yang sangat tidak baik. Sebagai contoh, satu orang guru saya, Dr. Mansur, satu hari dia ni bekam orang. Lepas dia bekam, dia ambil darah tersebut, letak dekat sinki, lupa nak basuh Dr. Mansur ini. Dan apabila dia lupa nak basuh pada ketika itu, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia tinggalkan sehinggalah suatu malam tu, dia dengan anak dia datang nak pergi ambil barang. Tiba-tiba anaknya yang kecil, bila masuk saja dalam pejabatnya itu, anaknya ternampak ada suatu jembalang ataupun suatu makhluk yang seperti duduk bertengguk di atas tong sampah dalam rumahnya itu untuk makan dan menjilat darah bekam tersebut. Tak boleh, saudara. Kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, darah-darah macam ni kena buang dekat luar, tidak melebihi suatu malam. Termasuk najis anak kecil. Biasanya saya malah lah Ustaz, najis anak kecil dia simpan dalam tong sampah, dia balut-balut, letak, dibiarkan. Bau tetap naik dan tidak baik untuk kesihatan dan kesembuhan kita. Sebab itu para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebersihan bukan hanya pada badan tetapi pada tempat tinggal, ruang lingkup kita. Sebab orang yang kotor mudah diganggu oleh jin, syaitan dan iblis. Mohon maaf, termasuk kalau kita pergi ke universiti, ke jamiah, ke pondok-pondok, yang banyak wanita-wanita kena histeria, menjerit ketakutan adalah ketika mana diri mereka kotor ataupun tidak suci. Dan tak khusus lagi, sudahlah tak suci, masuk pula hutan. Dan dalam keadaan masalah, sebab hutan ini ma'aruf bukan tempat kita. Itu adalah merupakan bahagian alam yang lain. Artinya sama ada tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang kita tak tahu siapa keadaan di sana. Cuma para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila diri luar dan dalam tidak bersih, itu banyak masalah dalam kehidupan kita. Bila tak bersih, mudah dihimpap dalam tidur. Bila tidak bersih, mudah penyakit datang dalam kehidupan kita. Penyakit kusta datang pada kita. Datang lagi penyakit taun, tak jaga kebersihan.
kebersihan. Dan banyak sangat batuk mengata-kata, dibiarkan tak jaga SOP, boleh kena TB, yang lebih teruk kena COVID-19. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, para penonton yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, jaga sungguh-sungguh kebersihan diri. Orang lelaki dalam kitab Al-Muhimmah yang dikarang oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Fattani sebut pada kita wajib pada lelaki mengajarkan kepada isterinya al-awwal aqaidul iman, akidah ahli sunnah wal jamaah, wasani at-taharah, dan juga diajarkan pada isterinya bagaimana lisan isteri, itu artinya bagaimana pendidikan suami. Kalau pendidikan suami sempurna, lisan isterinya akan lurus dan jernih. Tetapi kalau pendidikan suami tidak sempurna, masalah nanti pada lisan isterinya. Wa akhir adalah apabila suami tersebut juga wajib menyempurnakan bab taharah isterinya. Sebab itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mandi bersama dengan Nabi. Kenapa dia mandi dengan Nabi SAW? Sebab nak memperlihatkan bab taharah. Kerana itu sunnahnya mandi dengan pasangan untuk melihat betul tak betul cara mandi wajibnya, betul tak betul cara membersihkan dirinya. Kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, ini semua rangkuman dalam permasalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana Nabi mengerti beratkan persoalan berkaitan dengan hukum dan kebersihan dari hakim, insya-Allah. Betul lah. Hari ini mungkin sebab kita ni lah orang perempuan sering diganggu, sering dikacau oleh makhluk yang lain tu, mungkin kerana kita ni tak cakna akan kebersihan diri kita. Jadi kalau boleh kita jaga kebersihan, insya-Allah makhluk yang lain tu takkan kacau kita lagi, insya-Allah. Baiklah Ustaz dan senang penonton. Satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya Afifah dari Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Islam mengajar kita sentiasa menjaga kebersihan diri. Adalah mudah bagi kita hendak melakukan apa-apa ibadah seperti solat, mengaji dan sebagainya jika kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Adakah apabila terbatal saja wuduk, kita harus memperbaharuinya? Apa pandangan Ustaz? Jazakallah. Terima kasih kepada Afifah yang sudi bertanya. Sila Ustaz. Bi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mungkin kita tidak seperti Bilal ibn Rabah. Yang Bilal ini, dia adalah satu orang yang kalau terkentut, terbatal sahaja, dia akan memperbaharui wuduk. Kalau kita nak kata, Ustaz, siapakah sahabat yang paling hebat dalam menjaga wuduk? Tidak bukan Bilal ibn Rabah. Dahlah lepas dia berwuduk, amalan yang dilakukan adalah solat sunat wuduk, sehingga menjadikan Bilal bin Rabah ini ada kesan dirinya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi tanya kepadanya, wahai Bilal, apakah yang menyebabkan engkau ini ke syurga Allah? Kerana Bilal yang al-awwal adalah menjaga wuduknya. Wasanya Bilal ini solat sunat wuduk pada ketika itu. Dan disebutkan oleh guru kami Syekh Fadil Al-Yamani, satu orang yang tidur dalam keadaan berwuduk dikira amal daripada mula tidurnya sehingga jaga tidurnya. Saudara para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikira amal sesiapa yang berwuduk daripada mula tidurnya sehingga ke penghujung jaganya. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, wuduk memang kita khususnya orang Melayu susah nak jaga. Pasal kita makan benda yang banyak angin, tempoyak, belacan, sempedak, nangka. Kita makan petai, durian, musang king, musa berjanggut, semua kita makan. Lapar pula pagi-pagi kan. Semua benda kita makan makanan yang berunsurnya angin. Tak sama di tanah Arab. Di Arab mereka makan daging, mereka makan lahmun, tak unta mereka makan kambing, lepas tu mereka makan nasi, kalau tak mereka makan kunafah. Itu perkara yang tidak berunsur angin, tak macam kita. Itu Allahumma salli ala Muhammad, kita sebaik dan sedaya mungkin adalah dengan memelihara wuduk kita. Dan study case yang kita mesti ikut sehingga kebaikan mereka yang menjaga wuduk ini dapat ke syurga Allah itu Bilal ibn Rabah, saudara. Dan mereka mendapat tuntunan dan permintaan yang sangat indah daripada penduduk syurga, merasa blessing, merasa sangat syukur apabila Bilal bin Rabah dapat masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Rupa-rupanya bersuci ni bukan saja sampai kita ke syurga Allah, tapi hadis sahih juga sebut pada kita, mereka yang buang najis mengata-kata, buang najis tekan R&R, tak ada ditekankannya apa tempat air flush tu, tak tekan. Jadi ikan keli tu berenang-renang lah. Allah salli ala Muhammad, berenang-renang lah. Dosa besar, saudara. Betul. Dosa besar. Kerana termasuk dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi sebut, dengan tidak menguruskan najis dalam keadaan sempurna, maka itu adalah dosa besar. Di antara sunnah Nabi SAW adalah bila masuk ke dalam mana-mana bilik air, Nabi akan menjirus air pada setiap dinding-dinding tandas tersebut. Kenapa? Sebab boleh jadi di sekitar dinding tersebut punyanya najis. Dan cuma kita ni nahnu nakum bizawahir. Kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala. Itu antara sunnah Nabi SAW.
guru kami yang mulia Syekh Muhaddir Haji Jul ni, dia selalu sebut dalam daurahnya, dia juga di antara orang yang mengamalkan perkara tersebut. Kalau masuk je tekan, kita tak. Masuk terus kita qada ajat. Tiba-tiba ayat tak ada. Kan nanti jadi masalah yang lain. Masuk saudara sekalian, tengok dulu keadaan tersebut. Tengok bumbung ada ke tak ada, pintu tak ada ke tak ada. Jangan jadi macam cerita Piramli nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Itu wallahu a'lam dengan hakim. Betul, saya kalau tengok Islam sangat mementingkan kebersihan, hatta kalau boleh wuduk pun ada pahala, betul tak? Betul. Orang yang berwuduk ni tetap ada pahala. Kadang-kadang kita kata jaga wuduk pun tetap ada pahala. Jadi ini satu tuntutan dari Islam supaya kita ini kekal dalam kebersihan. Baiklah, soalan seterusnya dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Adakah harta yang dibersihkan dengan mengeluarkan zakat akan menjadikan bersihnya ibadah yang kita lakukan? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Tadi kita sebut tentang kebersihan diri. Ini tentang kebersihan harta. Bagaimana Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Dalam Al-Quran, kalimah al-mal dengan anfusakum ni banyak. Artinya, kalau kamu ni nak berjuang pada Allah Ta'ala, kamu ni menzakatkan kehidupan kamu, al-mal. Adapun kalau disebut dengan zakat fitrah, tu berbeza. Hakikatnya dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita keluarkan zakat fitrah, kita kena bawa makanan ruji. Tapi kerana kawaid, bayangkanlah, kalaulah setiap kali nak keluarkan zakat, kita bawa beras. Tak penuh masjid tu. Allah sallallahu Muhammad. Bawa gandum. Tak penuh masjid tu. Jadi kita tukarkan dengan duit dan sampaikan pada ketika itu. Dan disebutkan juga oleh guru kami, Syekh Muhammad Fuad bin Kamil Al-Maliki, dia sebut pada kita, setiap wang yang kita keluarkan zakat, pembersihan kepada harta kita, ianya sama seperti apabila suatu kain itu yang apabila digosokkan, apabila dibersihkan, yang keluar daripada itu adalah air yang kotor, air yang hitam. Itulah seumpama duit yang kita bersihkan dengan mengeluarkan zakat dan infak dalam keadaan kehidupan kita. Dan kita kena ingat, saudara dimuliakan oleh Allah, mana-mana duit yang haram, sama ada menang loteri ke, duit riswah ke, ataupun apa-apa duit yang haram, tidak boleh diinfakkan untuk syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu Ustaz, saya ada duit haram ni. Saya pernah contoh jual perkara-perkara yang tak diizinkan dalam agama. Apa yang nak buat dengan duit haram ni? Al-awwal, entum boleh serahkan kepada Baitul Mal. Kalau perkara yang dibuat untuk syiar tak boleh, buat kubah masjid, buat kapet masjid tak boleh. Nanti orang tanya, ni kapet ni mana? Inilah duit saya, hari tu ada duit haram sikit. Saya pun buatlah kapet. Ayat macam tu. Ini ada duit haram sikit, saya ada buatlah kapet. Tak boleh. Dia kalaulah kata membersihkan harta, dia boleh sebagai contoh buat jalan boleh, yang digunakan untuk ramai orang-orang awam, termasuklah orang yang bukan Islam boleh guna, orang Islam pun boleh guna, boleh buat tandas awam dan sebagainya. Tapi Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam, zakat yang kita keluarkan ini adalah merupakan bahagian dalam kehidupan kita sebenarnya, dan itulah yang menjadi milik kita. Duit yang ada dalam kocek kita belum tentu duit kita, kan, Dai Hakim? Kadang-kadang mungkin nanti jadi duit kat kedai mamak beli capati. Boleh jadi dekat restoran Bilal kita beli nasi lemak. Tetapi duit yang kita zakatkan, yang kita infakkan, wa fi akhirih akan menjadi hak kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kalau tengok hari ini, ialah zakat ni bukanlah setiap hari, dia hanya setahun sekali, dan ada zakat perniagaan. Zakat perniagaan bukan zakat pencurian. Betul. Zakat ni hasil pencurian ada sikit lebih, Ustaz. Saya zakatkanlah. Jadi itu yang perlu kita perbetulkan. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat sekali lagi, nak beristighfar sekali lagi, insya-Allah kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami di pagi ini, kita membincangkan tentang tajuk bersihnya beribadat bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar. Jadi kepada anda yang mungkin ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus sahaja ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan yang nak tanya soalan tentang bersihnya beribadat, insya-Allah. Baiklah, sidang penonton, kita ada soalan seterusnya yang diajukan melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, seseorang yang memiliki sesuatu kekotoran, saya rasa mungkin kekotoran di sini, yang kadang-kadang sukar untuk membersihkan kekotoran tersebut dan terpaksa dibawa semasa solat, adakah sah solatnya? Yang kedua,
Kisah seorang sahabat Nabi yang mana dia dipanah pada betis dan disuruh sahabat lain untuk menyambut panahnya ketika sedang solat. Darah yang keluar itu adakah bukan najis? #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Asma dari Botol Perak. Kalau botol ni orang sebut apa Ustaz? Botol. Botol. Dari botol. Dia ada botol kanan, botol kiri. Itu katanya. Allahumma salli ala Muhammad. Silakan Ustaz. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Dua fokus. Yang pertamanya penyakit yang dibawa ke dalam solat, dan yang keduanya adalah kisah berkenaan dengan najis yang najis darah. Baik. Ya. Kalau kita melihat dalam keadaan penyakit yang dibawa dalam solat, itu ada beberapa hal dan keadaan. Al-awwal, kalaulah disebut dalam kitab Safinatun Najah, dan kalau kita baca dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, dalam masalah darah itu najis dengan beberapa keadaan dan masalah syarahannya itu. Al-awwal adalah kalaulah darah tersebut yang tidak penyakit tersebut tidaklah ianya mengalir. Sebagai contoh, darah dan juga nanah yang memang terlekat pada badannya itu. Perkara tersebut tidak mengalir dan tidak beralih tempat. Maka ianya tidaklah merupakan sebuah najis. Kerana dan dalam mazhab Imam Syafi'i juga menyatakan bahawa darah yang sedikit itu tidak membatalkan ianya. Tidak membatalkan ianya dan tidak memberikan masalah dalam kehidupannya. Adapun dalam masalah bila mana dia sahabat Nabi tengah solat dan tertembaklah padanya itu dengan anak panah, dan mereka menganggap bahawa solat adalah bius dalam beribadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak macam kita kan, kalau nyamuk sikit je pun dah hilang khusyuk kita. Dok bergaduh pula dengan nyamuk. Cuma apa yang berlaku para sahabat dimulakan oleh Allah Taala, kalaupun darah yang mendatangi setelah itu sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad, dia boleh dah untuk mufaraqah, berhenti dah solat, dia dah boleh tawakuf dah. Berhenti solat bukan sebab darah dia, adalah kerana kesakitan yang dia ada. Kalau sebagai contoh seperti mana kita solat dan kita dapat nampak ada beberapa ancaman yang datang kepada kita, itu peluang kita nak tawakuf. Itu hak kita. Kalau kata ustaz tengah gempa bumi, saya tak nak berhenti solat, boleh mafi muskilah. Tapi kalau dalam keadaan tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, kita wajib menyelamatkan anak-anak, kita wajib menyelamatkan isteri, kita wajib menyelamatkan orang lain, ada perihal maqasid syariah, kita wajib berhenti. Kita wajib berhenti dan pergi menyelamatkan hal-hal dan keadaan orang-orang yang lain. Cumanya najis pula yang berlaku dalam diri kita ini, dia melihat kepada kadar darah tersebut. Dan kita tak pasti macam mana rungkaian darah yang mengalir. Kalau contoh dia masuk sedikit darah yang mengalir, tidak menjadi permasalahan. Tetapi kalaulah dia masuk dan darahnya itu bertubi-tubi mengalir dalam keadaan sebagai contoh aksiden, kerana darah adalah merupakan najis, khusus kalau bukan darah yang kena kita dan menyamai kita dan berpindahnya darah. Sebagai contoh, dia luka di sini. Bila dia luka di sini, dia buat begini. Contoh tangannya itu begini ataupun dia terbuat begini. Darah di sini tak najis, tapi darah yang sudah berpindah di sini itu adalah merupakan darah yang najis. Kerana ilahnya berubah keadaan sesuatu. Macam tu juga saya nak cerita dalam sebagian masalah, kalau orang itu berwuduk. Ustaz, saya aksiden. Jadi macam mana wuduk saya Ustaz? Jadi orang yang nak mencucikan diri mereka, kalau dia mandi, dia buka balutan, waktu dia ambil wuduk, dia juga wajib buka balutan. Jadi kalau waktu dia mandi, dia boleh buka. Kenapa waktu dia berwuduk dia tak boleh buka? Dan bukan itu saja, Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz, jadi apa yang lagi saya boleh buat? Boleh juga kalau dia menggunakan, sebagai contoh, kakinya sahaja terbalut, dia boleh meletakkan sikit air pada laluan atasnya sahaja. Itu pandangan yang paling bagus. Yang keduanya, dia boleh meletakkan sahaja air pada rungkaian hujung jari kakinya itu. Artinya yang tidak dibalutlah. Dan yang ketiga, yang pandangan yang paling sempurna adalah dengan dia membuka balutan tersebut jika tidak memberikan mudarat kepadanya, dan dia boleh melakukan wuduk dalam keadaan yang sempurna. Macam saya sebutlah, ibadah pada Allah ni kan ada dua. Nak buat azimah susah payah pada Allah ke, nak ambil yang rusa yang paling ringan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi it's up to you lah. Tu orang putih sikit tu. It's up to you lah. Kalau kita boleh susah payah dalam bisnes, takkanlah kita tak boleh susah payah dalam pada Allah Taala dalam beribadah kepada Allah. Kita boleh susah, malu-malu jumpa juga orang nak jual barang kita. Tapi bila dengan Allah Ta'ala, kita lebih kurang saja. Kita buat mana yang lepas saja. Itu masalah kita lah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Hakim, insya-Allah. Tengok tuan-tuan, Ustaz sampai speaking. Saya bukan tak nak speaking, takut tuan-tuan tak faham. Jadi, baiklah Ustaz dan sedang penonton, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fuad dan Dai Hakim, Haji Sukilon saya dah kenal lah Haji, saya kenal lah. Dah kenal. Bunyi as pun saya dah kenal dah. Silakan Tuan Haji. Terima kasih lah awak kenal pada saya. Okey. Pendekkan cerita soalannya gini Ustaz dan Dai. Ya, fadhil.
saya nak minta pandangan Ustaz lah. Tengah orang ni, kalau tak pakai baju baru, dia tak pergi solat. Maknanya, nak baru aja dia pergi solat. Kalau dia pakai baju buruk tu, apa salahnya asal bersih dan bersih daripada najis. Jadi nak minta pandangan Ustaz. Orang yang macam ini, macam mana keadaannya Ustaz? Jadi nak minta pandangan daripada Ustaz. Maknanya pakai buruk pun bolehlah pergi solat. Janganlah pakai buruk tak pergi, pakai baru aja pergi. Itu sajalah soalannya begini Ustaz ya. Set biar tahu jangan. Ya, betul. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon dari Skudai Johor. Tengok. Ya betul juga. Hari ni ada orang kata, bang kenapa tak pergi solat? Saya tak beli lagi baju baru Ustaz. Jadi bagaimana? Baju baru masalah, tak mana butang aku pah pun masalah juga. Butang tak pergi juga surau. Banyak je masalah ya. Idallahu salli ala Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Para penonton yang dimulakan oleh Allah. Terima kasih kepada Haji Tukinon kita tadi dalam soalan yang sangat baik dan realiti apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Memakai baju baru dalam beribadah pada Allah memang amalan para ulama. Antara contoh Imam Maliki rahimahullah. Imam Maliki kalau dia berqiyamul lail kepada Allah, tidaklah ia akan memakai serban kecuali serban yang paling mahal saudara. Artinya dia servekan kalau nak bangun qiyam, nak mencari Lailatul Qadar, itu pakaian yang paling indah dipakai oleh Imam Maliki rahimahullah. Dan kerana itu kita pun fikir, ustaz kalau tiada pakaian yang indah saya tidak mahu beribadah. Kalau saya tak pakai kain pelikat saya tak selesa nak sembahyang. Memang kalau kita memakai kain itu juga merupakan sunnah yang sangat baik, tetapi kita kena beza perkara yang wajib dengan perkara yang sunat dalam masalah tersebut. Perkara-perkara yang memang tertolak dalam ibadah, yang pertama makruh hukumnya kalau kita solat memakai satu pakaian yang belakang ada tulis. Di belakang baju kita ada tulis wat apa tu, kan wat apa tu, dan pakaian tu pula orang belakang pun baca wat apa tu, apa hal ni kan, ataupun apa pada pandang apa pada pandang kan? Tulis apa pada pandang bawah lah, tengok baju di belakang tulis kan. Itu adalah perkara yang makruh. Dan ada dua pandangan. Pandangan yang kedua pula adalah suatu perkara yang satu ulama sebut haram, satu lagi ulama sebut makruh. Makruh ni perkara yang dibenci. Artinya solat dengan membawa apa-apa lambang lah, termasuk lambang salib. Sebab banyak pada hari ni pakaian dia kata ikut berfashion, maka dia pun pakailah lambang salib dan sebagainya. Padahal dia Muslim. Saya minta maaf lah bang. Kadang-kadang kereta cantik, lawa, sangat indah. Tapi sayang kan, atas keretanya itu dibuat seperti mana bendera-bendera negeri-negeri salib. Sedangkan dia kaum muslimin. Dan lagi sedih dan kita kecewa apabila dia orang Muslim. Dia bawa motor, helmetnya itu dihiasi dengan lambang-lambang salib dan sebagainya. Bukan itu sahaja. Ada juga turut dia letak lambang komunis dan sebagainya. Maafi, tidak sama sekali saudara dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara yang melanggari syiar kita. Itu bahagian mereka, bagian orang lain. Kemuliaan untuk orang lain. Itu kemuliaan untuk mereka. Adapun kemuliaan untuk kita, itulah kaum muslimin yang mesti kita kena jaga. Sebab Allah SWT, Muhammad, para alim ulama memastikan kita memakai pakaian-pakaian yang sangat indah dalam beribadah kepada Allah. Itu adalah semuanya perkara-perkara yang sunnah. Begitu juga kalau kita mengambil wangi-wangian. Kalau kita mengambil wangi-wangian, banyak dekat masjid-masjid bila ambil minyak atar, sebagai contoh, cuba Da'i Hakim acah-acah calit dekat saya. Acah calit dekat saya. Biasanya kalau acah calit, minyak atar orang akan minta macam ni kan. Contoh dia bagi macam lembut kulit ustaz. Lembut kan? Allahumma salli ala Muhammad. Cuba para penonton, sunnahnya bukan begitu. Apabila orang bagi minyak atar, seharusnya tangan kita begini. Cuba Da'i Hakim beri pada saya. Okey. Dan kita membuka tangan kita dalam hadis sahih sebut pada kita 3 perkara jangan ditolak. Pertama minyak atar, keduanya bantal, yang ketiganya susu. Cara ambil minyak atar bukan di sini, tetapi di sini. Di sini adalah bilasan kepada apa-apa jenis penyakit. Ini apa tujuannya? Kalau kita makan tiba-tiba ada tulang, sunnah Nabi bukan buang di sini, buang di sini. Dan kalau kita makan buah tamar, makan di sini, buang biji di sini, bukan di sini. Artinya daripada makan buah tamar, letak di atas sini, baru dibuang dalam tong sampah. Itu keadaan dan permasalahannya. Adapun kalau kita ambil minyak atar, perkara yang baik, letak pada sini, setelah itu digosokkan dan diletakkan di atas kening kita ini, dan barulah diletakkan kepada seluruh jasad dan badan kita. Itulah sunnah-sunnah cara mengambil wangian. Yang hari ini ramai orang tersalah sedikit. Oleh kerana itu, apa kata kita buat cara yang betul. Seperti mana yang diajarkan oleh Syekh Yusri, dia syarah macam mana cara betul Nabi Muhammad SAW dalam menerima minyak-minyak wangian, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Letakkan di nadi, di belakang ini, di sini dan sebagainya, kerana itu cara yang lebih baik dan jauh lebih barakah dan Hakim. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betul hari ini kalau tengok,
Kalau abang ada baju baru, pakailah baju baru, itu yang terbaik. Tapi kalau tak ada, pakailah apa yang ada. Yang penting pakai baju bang, jangan tak pakai baju. Terkejut orang tengoknya kan, tak khusyuk pula orang solat. Baiklah, kita ada soalan seterusnya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya Amirul dari Keluang, Johor. Mohon pencerahan Ustaz tentang bolehkah kita membersihkan najis bayi atau kanak-kanak dengan hanya menggunakan tisu basah. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Tertinggal hashtag tak? Baik. Terima kasih kepada yang sudi tanya. Amirul dari Keluang, Johor. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Dalam fiqh mazhab Syafi'i ada 3 rungkaian yang paling terbaik. Yang pertama sekali, yang paling rendah saya sebut dulu, adalah dengan mensucikan diri dengan apa-apa perkara yang kesat. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad, tisu. Sebagai contoh, dia boleh menggunakan batu. Itu perkara yang kesat. Yang keduanya, menggunakan air. Itu adalah perkara yang kedua afdal. Oh, ada lagi ke Ustaz? Ya, dan perkara yang paling-paling afdal adalah setelah mana menggunakan perkara yang kesat, maka dilalukan dengan laluan air. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Da'i Hakim itu menjadi perkara yang paling afdal? Ulama-ulama fiqh sebut, ianya adalah kerana tangan tidak bersentuhan dengan najis. Tangan tidak bersentuhan dengan najis. Kita nak dapatkan afdal, tangan ni tak pegang najis. Jadi, yang bertanya soalan ni tadi, dia boleh bersihkan anaknya itu dengan tisu basah tadi dan setelah itu dia lalukan dengan air. Sebab kalaulah setakat dengan tisu basah sahaja, kita takut ianya tidak menyempurnakan keadaan, sedangkan tidak ada kebersihan yang jauh lebih baik dan itu berada pada pangkat yang paling rendah. Kena kita lalukan dengan air. Kita lakukan dengan air. Dan satu lagi, pada tisu tersebut kan dia menggunakan alkohol. Ada alkohol untuk mematikan kuman dan sebagainya. Biarlah dibersihkan, baik untuk kemaluan anak-anak kecil tersebut. Jadi oleh kerana itu, Allahumma salli ala Muhammad, itu kita kena perhatikan. Termasuklah, ni kebetulan cerita pasal anak kecil, termasuklah kalau kita semayang, tiba-tiba anak ada pampers, anak ada najis, anak pun datang pada kita. Kalau anak peluk kita dan kita merasai berat anak tersebut sudah berada pada berat badan kita, batal solat kita. Sebab menanggung najis. Tapi kalau anak kecil tu bernajis, dia pergi lalu sebelah kita, dia tolak je bapak dia, itu tidak batal solatnya. Itu tidak batal sebab itu bukan menanggung najis. Tapi kalau anak peluk dan sebagainya. Sebab itu, kalau kita bawa anak kecil ke masjid, ke surau, pastikan mereka beristinja dahulu. Pastikan mereka bersih, pastikan mereka suci. Kalau tidak, paling kurang kita yang batal. Tapi kalau dia lalu pada orang lain, dia pergi peluk orang lain, dia tengok Da'i Hakim ni jambang sebiji macam jambang bapak dia, dia pun terpeluk Da'i Hakim. Rupanya bukan Muhammad Hud, anak Da'i Hakim lah, Muhammad Hud lah. Tetapi orang lain pada ketika Allahumma salli ala Muhammad akan terbatal lah dalam keadaan tersebut. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, tadi kita bincangkan tentang orang yang berpeluh, orang yang bermusafir. Ada satu soalan tentang orang yang kerja di tandas, iaitu soalan di Facebook yang diajukan oleh Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, jika seseorang itu bekerja sebagai pencuci tandas ataupun menjadi sukarelawan mencuci tandas masjid ataupun surau serta sebagainya di tempat lain, persoalannya, sekiranya sudah masuk waktu solat, adakah dia perlu atau wajib menukar pakaiannya ke pakaian yang baru supaya ibadat solatnya dijamin bersih? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Taiping, Perak, orang Taiping pula. Tadi botek. Sebab kan kampung saya di Kampung Gajah, jadi memang orang Perak banyaklah. Banyak tanya Yuk kejur yuk. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bentarlah yuk teman nak menjawab ni. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad dalam surah Al-Maryam pada ayat yang ke-13 Allah Taala nyatakan pada kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa hananan min ladunna waz-zakah wa kana taqiyah. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian, dan ia adalah satu orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat orang bertakwa ni dua lah. Pertama, dia berada dalam keadaan yang belas kasihan kepada orang lain. Dan yang kedua, dia berada dalam keadaan suci, tahir daripada segala masalah hadas dan sebagainya. Okey. Untuk soalan kawan kita ni tadi, dia tak sama Da'i Hakim dengan orang yang kerja di alam flora saya sebut tadi. Kalau yang kerja di alam flora tadi, saya tanya dia, keadaan abang macam mana? Dia kata, Ustaz, saya menguruskan najis yang kering ini, saya masuk ke dalam bilik tersebut yang penuh dengan najis. Artinya, pengudaraan pun pengudaraan yang najis. Tetapi,
ketika mana mereka yang kerja di bilik air. Kalau mereka bekerja di bilik air, ustaz, saya kerja dan kita nampak najis. Nahnu nahkum bizawahir. Najis yang kita terhukum. Oh, ini najis hukmi. Maka pada ketika itu al-awwal, pandangan yang ringan padanya itu adalah dia tak perlu pun menukar pakaiannya itu. Tetapi awas, kita tak pasti sama ada air mutanajis itu kena pada kita. Kalau mutanajis kena pada kita, okey lagi perbincangannya. Tetapi kalau terpecik sedikit najis asalnya itu terkena pada kita, ada masalah. Jadi pada asalnya kalau kita yakin tak ada pun kena, saya pun dah pakai apron dan sebagainya, tak ada masalah, maafi muskilah. Tetapi pandangan yang lebih afdal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada pakaian khusus dalam ibadah. Nabi bila perang ada pakaian khusus, bila beribadah ada pakaian khusus. Allahumma salli ala Muhammad. Dan begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika mana waktu mereka pakaian yang khusus, Nabi tak banyak baju tapi mengkhususkan hal ini untuk beribadah kepada Allah Taala. Jadi kalau boleh, begitu juga dengan kita. Ada tak khusus, paling kurang bawalah kain pelekat. Sebab boleh saja najis bila kita basuh tu terkena pada kita punya seluar. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kaedah yang paling selamat itu keadaannya. Ingat, kasirun masyaqqah, kasirun ajr. Banyaknya masyaqqah, banyaknya masalah dalam kehidupan, banyaknya ganjaran yang Allah Taala akan beri pada kita dari hakim. Itulah, ini kalau kita tengok, kita ada pakaian untuk kerja, pakaian untuk tidur. Kenapa tidak ada pakaian khusus untuk ibadah juga? Jadi insya-Allah TV3 akan, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan menonton siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami di pagi ini, kita membincangkan tentang tajuk bersihnya beribadat bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar. Jadi kepada anda yang mungkin ingin bertanya soalan, boleh buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677 atau terus ke WhatsApp kami 0111233680, atau boleh juga tanya melalui Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan menonton melalui Facebook kalau boleh tekanlah butang suka dan kongsi. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, banyak yang sudah Ustaz bicarakan dengan kita pada pagi ini berkenaan dengan bersihnya ibadat. Tinggal perlu kita ini sebarkan dan kita amalkan. Sebab kadang-kadang Ustaz, ada orang ni dia dapat tapi dia letak dalam buku lah, tulis punya banyak ni 10 poin tapi tak amalkan. Rugi sangat dalam kehidupan kita. Baiklah, soalan seterusnya yang diajukan melalui WhatsApp. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan, mohon pencerahan Ustaz. Wanita pakai pakaian labuh, menyapu lantai dan berjalan-jalan keluar masjid dan tempat-tempat lain, mungkin terkena najis burung dan lain-lain seperti di luar Masjidil Haram atau di Malaysia. Terima kasih Ustaz. Dari Nur Bangi. Terima kasih Nur yang sudi bertanya. Betul Ustaz? Bagaimana? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Baik, dalam beberapa permasalahan yang lain dalam mazhab Imam Syafi'iyah, termasuklah kalau satu orang tersebut dia memakai jubah dan tanpa disengajakan adalah dia melalui mengenakan kepada najis-najis haiwan seperti mana burung di Masjidil Haram, banyak merpati kat sana kan. Dan sebahagian para alim ulama, kalau disebutkan perkara itu, ianya adalah merupakan sesuatu perkara yang tak dapat dielak. Bila tak dapat dielak, dia melihatkan kepada kalau tak ada kesan pada pakaiannya, tak ada impak dan perkara itu memang kering, maka sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan ianya tidak pun najis. Kerana itu adalah bahagian daripada perkara-perkara yang sudah pun menjadi suatu kelaziman dan susah berat untuk dielakkan. Termasuklah bangkai-bangkai yang tidak berdarah. Sebagai contoh, waktu kita solat tiba-tiba ada Allahumma salli ala Muhammad semut, apabila tertekan mati pada ketika itu, tak terbatallah, termasuklah darah. Setahu saya termasuklah saya lalat az-zubab. Az-zubab ini lalat itu juga kalaulah contoh seperti itu dia mati terkena pada tangan kita dan sebagainya, ianya bukanlah suatu najis. Itu Allahumma salli ala Muhammad. Cuma
kalau boleh semua perkara ni janganlah ambil pandangan yang paling ringan. Fiqh ni kalau nak cari yang paling ringan, berlambak dah. Tapi kita cari pandangan yang paling selamat, cari pandangan yang paling kuat. Jadi kalau kita kata, ustaz, saya ni pakai jubah terlalu labuh, tu dia nak pergi Mekah, labuh macam kain orang kahwin tu. 5 meter panjang. Sampai jemaah mutawif kena pegang. Mutawif kena pegang dia punya labuh tu kan. Saudara Muhammad tu. Dan itu tak sesuai lah. Jadi cukup sekadarnya. Dan tengok juga najis tu kering ke, basah ke, dan dimaafkan ke ataupun tidak dimaafkan. Tapi paling hasilnya adalah memilih jalan yang paling selamat untuk kita tidak terkena najis tersebut. Termasuklah walaupun semut, walaupun apa-apa labah, labah punya almarhum almarhum pula dah. Labah yang meninggal dunia kan. Meninggal nampak ada lebah kat situ, kalau boleh kita elakkan ianya. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita boleh beribadah dan kita boleh sekali tangan kita untuk menghindarkan debu yang ada. Jadi bila kita sujud Allahu Akbar, satu tangan ni kita boleh menghindarkan satu perkara. Dan setelah itu kita sujud. Artinya apa-apa yang ada itu boleh ditolakkan dahulu untuk memastikan kita bersih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadhal ya Hakim, insya-Allah. Ya, betul ya. Kalau tengok hari ni kalau boleh janganlah labuh sangat. Orang kata sekadarnya. Ini jubah dah putih ustaz Jubah putih labuh pula. Jadi pergi putih pulang kelabu. Allah. Betul kau warna jubah. Sebab apa? Ialah dia menyapu kekotoran di lantai tersebut. Baiklah ustaz, kita ada soalan seterusnya. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam. Soalan saya, bolehkah tuala wanita dibuang begitu sahaja setelah dibersihkan darahnya? Mohon penjelasan ustaz. #biar tahu jangan keliru. Kak Min dari Batu Pahat JDT. Terima kasih Kak Min sudi bertanya. Silakan ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Bolehkah tuala wanita tersebut dibuang begitu saja setelah mana dibersihkan? Baik, ini bagus. Ini artinya dia faham cara yang paling selamat. Terima kasih Kak Min ni. Sebab macam mana ustaz, saya duduk tingkat 41. Masya-Allah tabarakallah. 41 dia kira beribadah di atas awan itu peringkat auliaillah. Jadi duduk di atas, rumah saya tinggi ustaz, macam mana? Jadi Allahumma salli ala Muhammad, tak apa Kak. Boleh buat begitu dengan tuala tadi tu ditembakkan dengan air dan najis tu pergi kepada, minta maaf ya, lubang jamban. Dan setelah mana dah pergi ke lubang jamban, minta maaf ya, tuala wanita tersebut boleh kita letakkan di dalam tong sampah. Itu okey dan sangat betul kaedah tersebut. Itulah yang diamalkan oleh orang-orang soleh apabila mereka mengasingkan. Darah ni ada beberapa masalah. Khusus kalau kita tengok dalam kitab Haid, Nifas dan Istihadah karangan Syekh Nuruddin Malbu Al-Banjari, darah pun dah pecah 5 warna dan ya Hakim. 5 warna. 5 warna, ada hitam, ada merah, ada kuning, macam-macam lah. Dan 5 warna tersebut. Cumanya kalau kita sebut tentang haid, haid ni ada dua syarat paling penting. Yang pertama, tidak boleh kurang daripada 24 jam dan tidaklah boleh terlalu panjang lebih daripada 15 hari. Kalau lebih 15 hari itu dipanggil darah yang kedua. Apa dia? Istihadah. Darah apa? Istihadah. Bukan istikhraj. Bukan istikhraj, bukan istikharah dan sebagainya. Kalau darah istihadah artinya adalah darah penyakit yang dia keluar bukan pada waktu dia patut keluar. Betul. Dan yang ketiga yang kita sebut darah wiladah tadi. Wiladah ni adalah daripada kalimah walada. Artinya waktu wanita melahirkan anak, darah yang keluar itu adalah darah wiladah. Dan setelah itu pula, lepas dah melahirkan anak, dia ada 60 hari tempoh diberi kelapangan untuk mengeluarkan darah nifas. Okey. Setelah itu, ustaz, macam mana pula kalau budak darjah 1 umurnya 7 tahun terkeluar darah? Apa jenis darah itu ustaz? Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad, darjah 1 keluar darah. Kita tengok, paling kurang dalam mazhab Syafi'i dia keluar darah itu pada umurnya 9 tahun. Tapi qaul dalam mazhab kita sebut kalaulah 2 bulan awal tak apa. Artinya 8 tahun 12 bulan boleh, 8 tahun 11 bulan pun boleh. Tapi kalau 8 tahun 10, 7 tahun, 6 tahun dah keluar haid, itu namanya darah fasad. Darah fasadnya adalah darah penyakit pada penonton dimulakan oleh Allah. Kena bawa anak tersebut pergi tengok bagaimana keadaan rahimnya, bagaimana keadaan, mohon maaf ya, virginya dan sebagainya. Sebab ianya akan memberikan pandangan yang rungkaian yang terbaik terhadap wanita tersebut. Ini masalah saudara. Sebab itu orang lelaki, para penonton sekalian, kena mahir bab ni. Jangan tiba-tiba Allahumma salli ala Muhammad bila isteri tanya abang, sekarang ni dah 7.5 minit, 7-8 minit masuk azan maghrib, abang saya rasa darah keluar. Dia dan suami dia pula muka khusyuk nak cari jawapan tu. Muka khusyuk. Sabar je, yang sabar. Bila suami dia buka mulut je, ayang, wallahu a'lam. Buka mulut je, wallahu a'lam. Tak, dia kalau 7-5 minit dia rasa darah keluar.
Azan 7-8 minit, batal tak batal puasa dia? Tengok dulu. Kata dekat dia, rasa mengalir dekat mana? Kat dalam rahim ke, dekat bahagian kemaluannya ke, ataupun dah terkeluar. Kalau setakat rasa di dalam, tak batal solat, tak batal puasa dia. Tapi kalau dia rasa sampai dia nampak keluar, maka batallah puasa daripada ketika itu, walaupun 3 minit lagi hendak berbuka para penonton dimuliakan oleh Allah. Jadi itu asaslah. 5 darah ni asas je. Fasad, nifas, wiladah, istihadah dan sebagainya. 5 ni asas. Sebenarnya ada 13 lagi perbahasan air yang mengalir daripada tubuh wanita. Panjanglah. Ya, betul. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita, insya-Allah. Jadi kepada orang perempuan, kita ni kena cakna lebih sedikitlah sebab kita ni banyak darah nifas, darah wiladah. Tak macam orang lelaki satu darah je, darah tinggi. Itu je kena jaga kan. Jadi sama-samalah kita jaga sebagai orang perempuan. Baiklah, kita ada pemanggil talian. Ya? Cakap macam orang perempuan. Kita kena menghayati, Ustaz. Menjiwai. Ya, betul. InsyaAllah kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cik Riaz daripada Hitam Pulau Pinang. Ya, silakan tuan. Assalamualaikum dan Ya Hakim dan juga Ustaz Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Begini, apa khabar tuan, sihat? Apakah puncanya orang-orang Islam ni tidak mahu mengamalkan kebersihan ini? Kita telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya baginda telah nyatakan dengan lebih panjang kan. Seperti bersiwak dan juga mandi sebelum mengerjakan solat, tempat ibadah kita mesti bersih, persekitaran. Dan masih lagi kita tidak nampak menonjol lagi nampak orang-orang kafir ni lebih bersih daripada kita. Apa yang menyebabkan punca-punca yang kita tidak mahu mengutamakan kebersihan? Seperti bersiwak tadi juga. Dia katakan 70 kali ganda lebih hebat daripada orang yang tidak bersiwak. Minta apakah puncanya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tuan Ilyas dari Pulau Pinang atas soalan yang sangat menarik. Tetapi soalan ni Ustaz, kita nak jawab selepas rehat nanti. Kita nak berehat seketika. Semangat Ustaz. Kita nak beristighfar seketika. InsyaAllah kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami Pejam Celik. Kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Semoga apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz kita dapat kita sebarkan dan kita amalkan, insya-Allah. Baiklah, bila sebut tentang bersihnya beribadah, tajuk kita pada pagi ini, banyak yang telah Ustaz kongsikan. Kita ni wajib menjaga kebersihan. Hatta Islam pun sangat menggalakkan kita menjaga kebersihan. Kalau terbatal wuduk, kena ambil balik wuduk. Supaya apa? Kekal dalam kebersihan. Sebab orang jaga kebersihan mungkin senang, tapi nak kekal dalam kebersihan itu sangat susah. Sebab itu kalau boleh sedang penonton, jadilah orang yang bersih. Sebab bila kita bersih, bukan setakat ibadah kita nak buat tenang, khusyuk. Orang lain tengok kita pun rasa tenang, betul? Ini kalau tak bersih, orang tengok rasa nak tendang rasa. Sebab apa? Kotor, busuk, masam dan sebagainya. Jadi ini perlu kita ambil berat tentang kebersihan dalam kehidupan kita. Baiklah, tadi ada satu soalan yang diajukan oleh Tuan Ilyas dari Pulau Pinang tentang ini Ustaz, tentang apa tu punca. Punca orang kita tak jaga kebersihan. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bila ada masalah, kita kena tengok apakah punca orang kita tidak menjaga kebersihan dalam kekuatan. Walaupun sebahagian qaul-qaul daripada ulama nyatakan pada kita an-nazafatu minal iman, bahawa sesungguhnya kebersihan itu adalah bahagiannya daripada kepentingan-kepentingan iman. Betul. Maka walaupun qaul-qaul riwayat itu ada perbincangan mengenainya, tetapi itu kemudian yang kita nak bincangkan adalah merupakan kepentingan kita menjaga kebersihan dalam kehidupan. Al-awwal adalah kerana kita tidak selalu mendengar hal-hal berkaitan dengan fadilat-fadilat amal.
Asal dengar fadilat amal je kita sebut macam oh ni teruk lah. Hak ni betul tak betul ni. Padahal tu fadilat amal. Betul. Bila sebut fadilat amal itu namanya ada hadis-hadis motivasi. Bila hadis-hadis motivasi diberikan kepada kita, barulah orang kita jadi semangat. Orang jadi kuat. Betul. Saya cuba nak cerita macam mana golongan-golongan tabligh ni mereka kerja keras betul-betul. Mereka sungguh-sungguh buat dakwah betul-betul sehingga mereka susah payah tetap berdakwah. Sebab selalu kalau depa baca kitab fadilat amal tu tengok ini ada kelebihan, tu ada kelebihan, ni ada kelebihan, tu ada kelebihan. Dan dia jadi semangat pada minda dan pemikiran dia untuk buat kerja bersungguh-sungguh. Saudara dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah kita tiada semangat persaingan. Kita tak ada risau apabila negeri Switzerland, apabila Denmark, apabila Jepun, negeri-negeri kawan-kawan kita yang belum Islam lagi ni, mereka majoriti hebat dan dahsyat. Betul. Air longkang mereka nampak Allah ikan. Allah. Air longkang kita pun juga nampak ikan. Ikan berudu. Allah salli ala Muhammad. Ikan berudu dan lebih eksotik nampak katak. Dan tak habis lagi benda tu, para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kompet ni ataupun persaingan di antara kita dengan negeri-negeri yang jauh lebih bersaing di luar sana memang sangat diberikan perhatian. Walaupun mengikut statistik, Malaysia adalah negeri yang pertama kaum muslimin yang paling digemari untuk diziarahi oleh orang-orang negeri Arab. Jadi oleh kerana itu Malaysia ni antara negeri yang paling suka. Kita ada beberapa hub. Yang pertama adalah kita ada hub perbankan. Hub perbankan, hub muamalat yang paling hebat negeri kita, negeri Malaysia. Yang kedua disebut sebagai hub halal. Juga negeri kita, negeri Malaysia. Tapi suatu masa nanti Allahumma salli ala Muhammad, dan juga begitu juga dengan hak pengurusan haji dan umrah. Kita juga saudara menjadi rujukan kepada negeri-negeri di seantero dunia. Cumanya dalam bab kebersihan ini kita juga nak mengajak kepada semua penduduk kita, jangan adakan apa-apa pencemaran air. Jangan adakan pencemaran udara. Impaknya besar kepada kaum muslimin. Impak dia besar kepada taharah, dan jangan disebabkan kita ini melakukan penganiayaan kepada orang lain, akhir sekali orang lain susah dalam kehidupan dia. Sebab itu para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan kita dan Hakim pada mulia ini, perkara pertama asas adalah kita bersungguh-sungguh untuk memastikan pertama nazar orang baik kepada negeri kita, persepsi mereka baik, dan kita ada semangat kompetensi yang tinggi supaya kita dapat menjadikan negeri-negeri Islam di antara negeri yang dimuliakan, diberkati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Maknanya Ustaz, bermula dengan kita sendiri. Kita jangan marah orang, kenapa kau tak jaga kebersihan, kenapa kau buang gitu, buang ini. Sedangkan kita sendiri tak tengok diri kita sendiri. Betul, setuju sangat. InsyaAllah bila masing-masing jaga diri sendiri, persekitaran kita akan bersih. Jadi insyaAllah kita ada soalan seterusnya. Rus Illa Sheila Tajuddin bertanya di Facebook, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah bulu haiwan yang gugur seperti bulu kucing yang ada pada baju, karpet dan sejadah tidak bersih dan najis? Ada yang berkata seperti itu. Saya mohon penjelasan yang lebih afdal dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Rus yang sudi bertanya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad disebutkan kepada kita dalam suatu hadis riwayat Hakim dan disahihkan olehnya, disebut pada kita ma qati'a min bahimatin fahuwa maitah. Disebutkan apa-apa yang dipotong, terpotong daripada binatang adalah bangkai. Jadi qawaid fiqh ada pula, itu hadisnya, usulul fiqhnya pula adalah apabila sesuatu haiwan yang haram untuk kita makan tercabut bulunya, maka bulunya itu adalah najis. Tapi kalau contoh kambing halal dimakan, tercabut bulunya najis ataupun tidak? Tidak najis. Sebab haiwan makanan pecah pada dua. Yang pertama adalah makul, yang kedua adalah ghairu makul. Makul ni artinya adalah yang boleh dimakan. Ghairu makul ini artinya adalah yang tidak boleh dimakan. Para penonton dimulakan oleh Allah. Yang boleh dimakan, kalau bulunya tercabut terkena pada kita, dibawa solat, ianya tidaklah najis. Tapi Ustaz, macam mana permasalahannya kalau yang saya sentuh itu adalah kucing? Betul. Jadi kucing juga, bulunya itu juga adalah najis. Bentar dulu, perbahasannya panjang. Tetapi oleh kerana sebagian ulama menyatakan itu adalah merupakan haiwan yang mutatawwifin, artinya haiwan yang peliharaan bagi kaum muslimin, kalaulah kucing tersebut yang terusap pada pakaiannya terkena satu ataupun dua tiga helai, ini tidak dikira sebagai najis. Itu pandangan yang ringan. Tadi pandangan al-awwal hadis, pandangan yang lebih berat dan lebih selamat. Kalau pandangan yang ringan adalah boleh, tapi haiwan kucing itu adalah haiwan yang dipeliharanya, yang dipastikan kebersihan olehnya. Tidak kucing-kucing yang berada di jalanan.
Okey. Kalau di jalanan secontoh dia pergi ke mana masjid-masjid lain, kucing ni tak kenal tiba-tiba menggesek dekat dia, dan pada ketika itu Allahumma salli ala Muhammad, kalau gesek sahaja tak batal sebab tak terputus. Tapi kalau dia gesek dan ada kesan pada kita tengok-tengok ada bulu tersekat, maka sebagian para ulama yang lebih selamat mengatakan itu adalah merupakan najis. Tapi kalau ambil pandangan yang ringan, disebut bahawa kucing ini adalah merupakan haiwan peliharaan, maka maafi muskilah. Sebab itu apa cara dia? Kita perlu mensucikanlah ianya. Jadi kalau haiwan-haiwan yang boleh dimakan, itu artinya kita tidak dianggap sebagai najis, tetapi peliharaan termasuk sebagai najis. Namun pandangan yang ringan, sebagian ulama sebut kucing bulunya tidak najis dengan keadaan yang sedikit. Artinya 1, 2 ataupun 3 helai lah. Tetapi pandangan yang lebih selamat, saya cenderung kepada hadis riwayat Al-Hakim tadi adalah kalau boleh dielakkan. Cuma kalau siapa yang membela, mereka boleh pakai rusah tadi tu. Yang membela kucing kat rumah, pakai rusah tadi tu, maafi muskilah. Tak ada masalah, insya-Allah. Betul Ustaz, kadang-kadang penuh bulu satu rumah. Sampai dia tukar, ini bulu aku ke bulu kucing ni kan? Masalah. Tapi kalau bulu manusia, tiba-tiba saya tengah semayang, ada bulu jatuh. saya ini bulu ke rambut saya kan? Kalau bulu manusia, walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan kaum Adam. Bulu manusia tidak najis. Bulu manusia tidak najis. Jadi kalau kita makan nasi, tiba-tiba nampak rambut orang, jangan kita kata, najis. Rambut orang tidak najis. Jadi kita keluarkan sebab walaqad karramna bani Adam. Tapi kena confident, itu rambut orang, bukan rambut yang lain. Betul Ustaz, kena pastikan itu rambut di bahagian kepala lah, bukan bahagian lain. InsyaAllah, betul juga tu. Baik, kita ada soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kru program Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika salah seorang di antara kalian berwuduk, maka hendaklah ia menghirup air ke lubang hidungnya, istisqaq, lalu ia keluarkan istinsar. Riwayat Muslim. Apakah manfaat sebenar istisqaq sehingga disunatkan melakukannya? Bagaimanakah cara sebenar melakukan istisqaq? Wak Dosh Malaysia. Terima kasih Wak Dosh Malaysia. Oh, lain macam nama Allahu Ustaz. Akbar. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang dinyatakan oleh Wak Dosh tadi tu, sama macam kita payah sikit nak sebut. Wak Dosh tadi tu, terima kasih, persoalannya sangat baik dan memang fakta soalan daripada Wak Dosh tadi tu benar persoalan tersebut, istinsyaq dan juga istinsar. Okey. Memang hadis begitu. Dan sunnahnya pula adalah air yang dimasukkan dalam kumur-kumur kita, dalam hidung kita, baki tersebut, dari kumur-kumur, baki tersebut juga kita melakukan masukkan ke dalam hidung, itu air yang sama. Artinya antara sunnah ia adalah air yang sama takungan, dimasukkan sikit ke dalam mulut, bakinya dimasukkan ke dalam hidung. Para penonton dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Kalau kita tengok daripada sudut sains adalah al-awal adalah kerana laluan hidung dan juga laluan mulut adalah transporti kepada pernafasan kita. Pertamanya. Jadi apabila hidung kita jernih dan kita ni dibersihkan, Allahumma salli ala Muhammad, taharah sehingga ke dalam. Itu daripada sudut sainsnya. Tapi saya pernah jumpa riwayat dan pandangan para alim ulama kenapa diafdalkan istinsyaq dan juga istinsar. Al-awal kerana di antara lubang-lubang yang terletak pada hidung kita, pada telinga kita, pada pakai kita, itu adalah merupakan tempat tidurnya dan tempat rehatnya para makhluk jin-jin yang kafir, jin-jin yang jahat lah. Jadi ada juga pandangan yang begitu, ada riwayat yang begitu. Tapi muskilah tidak mengapa, kita boleh dengarnya. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad. Oleh kerana itu ada yang apabila kita beristinsyak dan apabila kita beristinsar, maka ianya akan memberikan kesan yang sangat baik khusus kepada lubang-lubang pada diri kita. Bagaimana mereka bergerak dalam tubuh badan mereka? Antaranya adalah al-awwal adalah mereka melalui sistem pernafasan kita dan juga melalui sistem darah daripada tubuh badan kita. Wabil hasil itu adalah merupakan cara yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah dan yang hakiki. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan dan kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada kesimpulan atas tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini, Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Para penonton, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan impak dan manfaat yang sangat baik untuk kita semua. Jadi, hari ini apa kata kita berusaha bersungguh-sungguh. Ada sebahagian perkara yang kita boleh belajar daripada barat dan ada sebahagian perkara yang kita boleh tinggalkan daripada barat. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, jom dengan sesiapa sahaja kita boleh belajar.
dengan sesiapa saja kita boleh belajar. Cubalah kita berusaha bersungguh-sungguh, kita dapat mengalahkan negeri-negeri yang lain dalam soal kebersihan, termasuklah seperti mana kajian daripada Universiti Columbia yang tadi kita bincangkan pada awal, Switzerland, Denmark, Malta, Perancis, negeri-negeri yang luar biasa bersihnya, dan Jepun dan sebagainya. Kita usaha bersungguh-sungguh sebab kita nak jadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bersih, suci daripada kesemuanya. Betul. Dan mudah-mudahan ianya memberikan impak kepada kita dan mujahadah dalam menangani COVID-19. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini. Anda di mana sekalipun, termasuk tuan-tuan imam yang bertugas. Mereka juga frontliner, para ustaz dan juga doktor, tabib, para pemerintah dan juga para pimpinan dan juga semua yang menjaga penjagaan pembatasan negara bangsa. Mudah-mudahan Allah menggantikan nikmat yang lebih baik dalam kehidupan anda dan anda mendapat maradhatillah subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz ada sedikit doa ringkas Ustaz bagi memberkati program kita pagi ini. Silakan Ustaz. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Dai Anas dan panelnya Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Topiknya fiqh haiwan bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi di TV3 dan TV9. Akhir kata, siapa tahu rumahnya lebah, di pucuk pohon tergantung indah. Siapa hidup dalam ibadah, tentu hidupnya akan mudah. Saya Dai Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.